Ustaz, saya pun tak tahu juga. Artinya orang yang bersyahadah, kalau sekadar dia melafazkan iqrar bil lisan, dan dia sendiri tak tahu apa makna yang dia ucapkan, apa kehendak daripada kalimah syahadah tadi, maka ucapan syahadah itu tidak memberi apa-apa makna kepadanya. Bahkan kalau tak tahu maknanya, tak tahu pengertiannya, tidak sah ucapan dua kalimah syahadah tersebut. Sebab itu disyaratkan gigi yang pertama kepada anak kunci syurga itu ilmu yang menolak kejahilan. Dalam agama kita disuruh kita belajar. Ayat yang pertama turun, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Supaya apa? Supaya dengan ilmu tadi kita kenal Allah, kita kenal diri kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada kewajipan kita menuntut ilmu. Dalam firman Allah Ta'ala, Allah menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu annahu la ilaha illallah, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu kita ambil kasar-kasar. Yang pertama apa dia? Gigi yang pertama kepada anak kunci syurga itu ialah ilmu. Dia kena ada ilmu. Jangan ada pula orang yang tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Islam, maka tak diterima ucapan syahadahnya. Kita pergi yang kedua. Yang kedua apa? Yakin. Yakin tak perlu modal, tak perlu harta. Yakin yang menolak keraguan syak. Seorang yang bersyahadah mesti meyakini ucapannya sebagai suatu yang diimaninya dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Jangan ada sedikit dalam diri kita perasaan ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersyahadah tadi, syahadah pada Allah, syahadah pada Rasulullah, syahadah pada Allah berkait dengan Al-Quran, syahadah Rasulullah SAW berkait dengan sunnah Nabi, hadis Nabi. Yang senangnya sebut apa dia? Itulah dasar kepada Islam berdasarkan Quran dan sunnah. Maka jangan ada dalam hati kita sifat perasaan keraguan. Antara ayat yang menyebut tentang ini apa dia? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia dah beriman pada Allah, okey. Beriman Rasulullah, okey. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kita dah beriman, dah mengucap syahadah, beriman pada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, beriman, alhamdulillah. Tapi pastikan tidak diikuti oleh perasaan syak, perasaan ragu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, sampai kepada wabil akhirati hum yuqinun. Yang merah itu, dzalikal kitabu la raiba fi, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, tak ada ragu padanya tentang datangnya dari Allah, tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Lagi, serta wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Sahabat yang saya kasih sekalian, jadi beriman kepada dua kalimah syahadah kita ni, kita yakin sehingga menolak keraguan syak. Mana-mana ajaran dalam Islam jangan kita ragu. Orang Melayu kita, sebut orang Melayu pasal kita Melayu semua. Kalau Bangla, Bangla lah. Orang Melayu kita dia suka membilang. Bilang, ni hadis Nabi, bilang rukun iman. Dia bilang beriman pada Allah,
malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu kita panggil bilang. Bilang. Yang kita nak ialah keyakinan dia. Yakin ke tidak? Ada tak di kalangan orang Melayu ni, bila kita sebut tentang Al-Quran, dia kata saya tak percaya Quran? Ada ke tak ada? Tak setakat tuan-tuan hidup atas dunia ni lah. Ada tak tuan-tuan jumpa orang yang bila kata awak percaya tak pada Al-Quran? Oh, saya tak percaya Al-Quran, saya tolak Quran. Ada ke tak ada? Tak ada. Tapi bila kita detail dia, detail macam mana? Quran ini kitab yang datang daripada Allah, membicarakan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Banyaklah kisah-kisah itu. Di antara kisah-kisah itu apa dia? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam kena fitnah. Itu kalau saya buka panjang. Tajuk lain pula. Apa dia? Bahaya fitnah. Itu kalau atas permintaan, akhir boleh lah. Itu panjang cerita tu. Tak apa, saya percaya cerita tu. Dalam Quran ada cerita bab yang berkaitan dengan ibadah, sembahyangnya, puasa. Awak percaya tak? Percaya. Dalam Quran ada bab yang berkaitan dengan soal muamalah, berkaitan dengan soal ekonomi, jual beli. Ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Macam mana sikap awak? Saya rasa tak berapa nak tepat dah sekarang. Saya fikir kita tak boleh mengambil sistem ekonomi Islam. Tak boleh. Saya tak yakin sistem ekonomi Islam boleh menyelesaikan masalah kita hari ini. Kita kena ambil sistem ekonomi liberal kapitalis. Nampak kelaguannya. Kita kata hari ini masyarakat kita makin teruk. Kadar anak walikah makin mencecah, tempat yang paling tinggi dalam negara-negara Asia yang ada sekarang ini. Saya mencadangkan supaya mana-mana yang berzina, hendaklah kita sebat dia sebanyak 100 kali sebat. Ini saya tak setuju. Ini zalim dan terkeluar daripada zaman yang sepatutnya. Nampak? Ayat yang menggambarkan ketidakyakinan dia. Kalau tuan-tuan pergi buka kitab Mustika Hadis, lagi panjang cerita. Undang apa ini? Ini undang-undang ketinggalan zaman. Kalau nak sangat menutup aurat, nak sangat Islam, sampai bila pun kita tak maju. Bila kita detail di situ tuan, barulah kita nampak apa dia. Di kalangan kita orang-orang Islam ini, mereka yang sudah ragu dengan Islam. Jadi macam mana dia nak dapat anak kunci syurga? Ada, tapi anak kunci syurga yang tidak ada dia punya gigi-giginya. Jawapannya boleh masuk syurga ke tak? Tak dapat masuk syurga Allah. Dia kena beri faham balik orang Melayu kita. Yang pertama apa dia? Pastikan dia memiliki ilmu yang menolak kejahilan. Jahil dia tentang syahadah, tentang Allah Ta'ala, tentang Islam, tentang Rasulullah. Jangan ada kejahilan. Biar dia kenal Allah Ta'ala. 2, pastikan yakin sungguh. Yakin dengan apa yang dia ucap. Yani iman yang ada padanya, yakin sungguh. Yakin sungguh-sungguh, yang tidak membawa keraguan kepadanya. Sebagaimana ayat tentang baca dalam surah apa ni? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surah apa ni? Sajdah. Surah Sajdah. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu. Dalam masa yang sama, wa kanu bi ayatina yuqinun, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Kena ada keyakinan, sahabat sekalian. Macam mana kita nak masuk syurga Allah kalau kita tak ada keyakinan? Malam ni siap 2, 3, 4 saja. Kalau kita tak ada keyakinan, macam mana nak jumpa Tuhan? Saya buka satu bab lain, nak kait dengan soal jangan ada keraguan. Orang yang nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, sahabat sekalian, dia mesti yakin. Jangan ada dalam dirinya apa dia?
kufur, syirik, syak, munafik. Jangan ada. Kalau dalam diri itu dah ada penyakit ini, jawapannya dia telah terkeluar daripada Islam. Kita sebut dia sebagai manusia yang mukhallidu finnar, kekal dalam neraka Allah Ta'ala. Mana? Bila ada penyakit ni, ada sifat-sifat kufur, sifat syirik, sifat syak, ragu tadi. Dia Islam, percaya Allah, percaya Rasul. Ada perkara-perkara yang dia tidak yakin ajaran dalam Islam ini. Ada bab yang dia tak boleh terima. Macam sistem Islam, dia tolak terus hukum hudud, tolak. Waktu tu saya sendiri menghadiri majlis itu. Apa nama tempat tu? Taman Malawati apa nama, dekat Zoo Negara tu, sebelah kiri. Tolak. Habis kalau kita dah tolak hukum Islam, tolak hukum yang adalah Al-Quran, tak adalah. Tuhan kepada Al-Quran itu Allah Ta'ala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita tolak dah Tuhan kitab tu, habis kita. Syurga ni Allah Ta'ala. Tolak Tuhan kitab, Tuhan syurga Allah Ta'ala, habis. Mana puncanya? Kerana datang penyakit sifat kufur, syirik dan syak. Masih ingat yang saya sebut dulu? Dua syarat nak jumpa Tuhan. Kalau tuan-tuan masih ingat lah. Ni dah sebut dah dulu ni. Biasalah tuan-tuan tak ingat. Yang pasal yang buat kitab itu ustaz, anak murid tak yang buat kitab. Qala Ismail Qamus. Dua syarat utama nak jumpa Tuhan. Ni surah Yasin. Mengapa jadi blur? Tahu juga, lambu sikit. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Oleh itu akuilah kesucian Allah dengan mengucap subhanallah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Kan kita akan mati jumpa Tuhan. Kita nak jumpa Tuhan dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita, Allah tak murka kepada kita, Allah setuju dengan kita. Apa syaratnya? Satu, falyamal amalan salihah. Buatlah kerja-kerja yang baik. Kerja mana? Ibadat kita, muamalat kita, kita punya munakahat perkahwinan kita, kita punya undang-undang jenayah, makan, minum, pakai, sokan, muzik, semua sekali. Falyamal amalan salihah. Buatlah kerja-kerja yang baik ikut syariat. Lagi satu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang sedang kita bincang tadi, jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasan saya buat dulu, ingat? Tak ingat, sudahlah. Satu, kita kata falyamal amalan salihah. Dia mesti buat amal soleh. Amal soleh apa dia? Mestilah berdasarkan fiqh, syariat Muhammadur Rasulullah. Nak semayang, nak puasa, nak zakat, nak haji, nak ekonomi, kita nak memerintah, kita beri sokan, hiburan, semua sekali. Kehakiman, kepolisan, semua sekali mesti berdasarkan kepada syariat. Kita panggil apa dia? Fiqh Muhammadur Rasulullah. Itu luaran kita, pakaian kita, makan kita, minum kita, masyarakat kita, negara kita, negeri kita, itu luaran. Dalaman, jangan sekali-kali kita syirik pada Allah. Syirik mana? Syirik yang melibatkan masalah akidah tadi. Yang akidah yang mana? Yang akidah tadi, yang kufur, yang syirik, yang munafik, yang ragu-ragu. Itu tolong jaga. Ramai orang Melayu kita yang berperangai seumpama demikian. Dia tidak ada keyakinan. Ustaz, dia semayang pergi ke Mekah, wa in salla wa in sama, walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, dia tetap terkeluar daripada Islam. Rosak akidahnya. Lagi satu, jaga dia punya sifat-sifat tasawuf. Dengan maksud, jagalah hatinya supaya benar-benar hati dia tadi bukan saja tidak syirik, jaga hatinya supaya hatinya itu tidak melakukan perkara-perkara yang saya sebut tadi, penyakit-penyakit hati. Hak yang merah ini, kufur, syirik, syak, ini yang membatalkan akidah, membatalkan Islam.
membatalkan syahadatain. Wa hadza, hak ni kekal dalam neraka. Lagi satu nak jaga juga, jangan syirik. Istilahnya apa dia? Syirik khafi. Jaga hati kita dari penyakit-penyakit yang tidak baik dalam hati. Penyakit riak kena buat, penyakit ujub kena buat, penyakit sum'ah, memperdengar-dengarkan amalan pada orang, hubbud dunia. Inilah perkara-perkara yang menyumbang kepada jahanamnya, rasaknya dunia hari ini. Apa pasal? Manusia dihuni oleh hatinya sifat-sifat yang masmumah, sifat-sifat yang terkeji. Bukan mahmudah, mahmudah yang terpuji. Masmumahnya apa Ustaz? Kita ambil satu dua contoh je. Marah, hasad, bakhil, ni semua sifat-sifat mazmumah dalam hati. Tak nampak dalam hati. Mana nampak? Cuma bila dia bertindak, bila dia hasad, dia khianat kawan dia, dia khianat member dia sendiri, kawan satu syarikat pun dia khianat. Tak kira lah siapa peringkat, dia sanggup bunuh kawan dia. Ni hasad lagi. Hasad duduk dalam hati, tapi dia mengarah kepada apa dia? Berlakunya dalam bentuk pergerakan kita. Contohnya begini, saudara sekalian. Tak apa, tak habis kita datang pula tahun depan insya-Allah. Dia hak dalam hati tu jadi raja. Hati tu jadi raja. Jadi penyakit-penyakit tadi, penyakit duduk dalam hati. Hati adalah satu juzuk terpenting dalam diri manusia. Ia ibarat raja atau penguasa dalam diri. Hatilah yang menentukan arah tuju hidup. Ada pun anggota-anggota, baik kaki, baik mulut, baik kemaluan, baik tangan, baik telinga, apa lagi yang ada, mengikut sahaja. Ikut siapa? Ikut raja, ikut presiden. Ikut je. Perubahan dalam hidup kita bermula dari hati. Hati yang perlu diislahkan, diperbaiki terlebih dahulu sebelum kita mengislahkan jasad, kerana jasad hanya akan mengekori hati kita. Maksudnya bukan jasad ni Ustaz, hak zahir ni lantak dah. Yang zahir ni kena betul, kena ambil air semayang, kena jaga suci najis, suci hadas besar, suci hadas kecil, itu kena bersih, ngadap kiblat. Ni yang zahir. Yang hati kena jaga. Tapi yang utama apa dia? Jaga hati dulu. Dalam masa yang sama kita baiki hati, jaga jasad zahir kita ini. Itu maksudnya. Jadi saudara sekalian, hati itulah yang menjadi raja kepada tubuh jasad kita.